Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihatkah hari ini? InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam kelas online bersama Ustaz Solihin. Okey, baik. Pada siri kali ini Ustaz akan kongsikan satu tajuk yang lain dalam bidang akhlak, iaitu adab dengan jiran. Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya, Ustaz, apa maksud jiran ni? Ramai orang sebut kita perlu berbuat baik kepada jiran. Tapi apa maksud jiran, Ustaz? Okey, kita akan bahaskan dalam tajuk ni, ada beberapa fokus yang Ustaz akan masukkan dalam tajuk ni. Yang pertama sekali kita akan tengok tentang pengertian jiran. Yang kedua kita akan tengok adab-adab berjiran. Yang ketiga kita tengok hak-hak dan kewajipan terhadap jiran. Yang keempat, kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Yang kelima, cara-cara kita nak pupuk semangat kejiranan. Yang keenam, kita nak tengok hikmah-hikmah beradab dengan jiran. Apakah hikmah-hikmah di sebalik beradab dengan jiran? Okey, baik, kita pergi kepada pengertian jiran terlebih dahulu. Apa maksud jiran, anak-anak? Okey, dari sudut bahasa, maksud jiran orang yang berada di sekeliling. Maksudnya orang yang berada di sekeliling rumah kita tu jiran. Kita panggil jiran. Okey. Dan apa dari segi istilahnya pula adalah orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Okey, ini maksud jiran. Orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita sehingga 40 buah dari setiap penjuru. Maksudnya awak kira daripada rumah awak tu kan. Dari rumah awak tu awak kira 40 buah rumah dari setiap penjuru. Depan, belakang, kiri, kanan. Kalau ada atas, kalau ada bawah tu kira sekali. Sehingga 40 buah rumah, itulah jiran. Jadi kalau awak duduk dalam kawasan taman sebagai contoh, awak boleh kira di sebelah kanan awak cukup tak 40 buah, di sebelah kiri awak cukup tak 40 buah, depan, belakang, itulah jiran. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 36. Okey, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang perlunya kita menghormati jiran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Apa maksudnya anak-anak? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sesekali kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan kita syirikkan Allah dengan sesuatu. Kemudian, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa kamu dan kaum kerabat kamu, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baik. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran nak menunjukkan bahawa wajib perlu kita menghormati jiran tetangga kita. Okey, baik. Apakah ada adab berjiran amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Harith, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Maksudnya apa? Antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang ialah rumah yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, wal jarus salih, jiran yang soleh dan kenderaan tunggangan yang elok. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya antara amalan dia
dia melayan jiran ni dengan baik walaupun bukan Islam. Walaupun bukan Islam, dia melayan dengan baik. Jiran Nabi kita ni bukan semua orang Muslim, kan? Bukan semua orang Islam. Siapa jiran dia? Abu Lahab. Abu Lahab jiran dia. Orang yang kuat menentang Nabi, kan? Tapi Nabi melayan jiran dia dengan baik walaupun dia ni Islam ke, dia ni bukan Islam ke, tapi dia tetap melayan dengan cara yang baik. Inilah satu perkara orang kata apa? Perkara tabligh ataupun perkara kita menyampaikan dalam agama ni. Kita menunjukkan teladan yang baik dalam agama supaya orang tengok agama kita ni adalah agama yang sangat baik, yang sangat selesa, yang sangat selamat, yang sangat mulia. Ingat tak kisah Nabi SAW dia melayan seorang wanita Yahudi, kan? Sehingga kan bila Nabi tak ada, dia masuk ke dalam kota Madinah, dia mencari-cari Nabi, kan? Dia cari Nabi. Dia kata dia mencari seorang laki-laki yang baik, kan? Dia sifatkan Nabi ni dengan yang baik-baik. Maka sahabat berkata, laki itu sudah wafat, sudah meninggal. Lalu wanita tersebut dia bertanya, siapakah dia ni? Kan? Lalu mereka pun berkata, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita menunjukkan kita menunjukkan teladan yang baik, kan, sifat yang baik kepada orang bukan Islam, maka mereka pun akan masuk ke dalam agama kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Begitu juga kita, kan. Kita kalau hari ni kita nak jual apa-apa yang murah, kan, sebagai contoh awak nak jual rumah, kan, ataupun nak jual kereta kan yang murah-murah, tawarkan dulu kepada jiran, kan. Jangan pergi cari orang yang jauh lagi, kan. Utamakan dulu jiran kita, insya-Allah kita akan beroleh kebahagiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Ini juga antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada dalam satu hadis, kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'a. Kan? Laisal mu'min billadhi yashba'. Apa maksudnya? Tidak termasuk orang-orang mukmin ni orang yang kenyang, wa jaruhu ja'a, dan sementara tetangganya atau jirannya itu kelaparan. Maka kita kalau masak lebih tu, kan, kita bagi dekat jiran kita sikit, bagi jiran kita merasa, mana tahu jiran kita ni kelaparan, mana tahu jiran kita ni tak ada duit nak beli makanan dan sebagainya, kan. Kita hulurkan apa yang patut, mudah-mudahan hubungan di antara kita dan jiran kita itu semakin kukuh dan semakin erat. Okey, baik. Itu tentang adab-adab berjiran gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan hak dan kewajipan terhadap jiran. Okey, dalam hak dan kewajipan terhadap jiran ni Ustaz bahagikan kepada dua, iaitu sesama muslim dan bukan muslim atau bukan Islam lah, bukan orang yang beragama Islam. Okey, baik. Yang pertama, sesama muslim. Apa hak dan kewajipan kita sesama muslim? Iaitu kita memberi nasihat, kita mengajak jiran kita buat perkara yang baik dan kita mencegah perkara yang mungkar. Contohnya kalau jiran kita tu buat perkara yang tidak baik, kita memberi nasihat dia, jangan kita cemuh dia, jangan kita hinanya, jangan kita pula umpat tentang perbuatan kejahatan dia tu kepada orang lain, kan. Kita beri nasihat dulu, kita jumpa dia, kita nasihat dan kita ajak dia buat perkara yang baik. Ini salah satu contoh kita mencegah kemungkaran dengan memberi nasihat. Itu sesama muslim. Kita tengok pula dengan bukan muslim ataupun bukan beragama Islam. Yang pertama, kita mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran kita lah, walaupun dia tu bukan Islam. Ini juga kewajipan yang perlu dilaksanakan. Bukan sesama muslim saja, sesama bukan Islam pun kita perlu mengambil berat. Kalau jiran kita tu menderita, kan, kita ambil berat tentang dia. Tidak mengintai aurat jiran. Okay, ini pun salah satu
salah satu kewajipan dan hak terhadap jiran bukan Muslim, mentang-mentang dia ni pakai seksi, kita pergi intai dia, ni pun tak boleh juga. Okay, menjaga rumah ketika ketiadaan. Sekiranya jiran kita tu bukan Islam, kan menjadi kewajipan untuk kita juga. Kalau dia tu tak ada, dia pergi ke luar negara sebagai contoh, ataupun dia balik kampung dan sebagainya, wajib untuk kita jaga rumah dia juga daripada dimasuki perompak, pencuri dan sebagainya. Jangan pula kita kan tambah-tambah jiran kita keluar pergi mana-mana kan, pergi balik kampung pula, kita ambil sampah kita buang dalam rumah dia. Kita ambil pasu bunga, geram pasu ni duduk menyemak je dekat depan ni kan, kita ambil angkat buang dalam rumah dia sampai pecah kan. Ataupun tengok sikit lalu nampak sampah kan, sampah kita sengaja pergi masuk dalam kawasan rumah jiran kita. Itu salah satu contoh yang tidak baik dan tidak betul. Okey, baik. Seterusnya, kewajipan berjiran yang perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menggembirakan jiran dan ucapkan tahniah apabila menerima nikmat kan. Bila jiran kita ni dapat nikmat, kita ucapkan tahniah kan, kita gembirakan jiran kita dengan bagi apa-apa hadiah kan dan sebagainya kan. Yang kedua, berbuat baik dan tidak menyakiti. Kita buat baik. Selalu kita dengar kan, jiran hari ni menyakiti jiran dia yang lain, bermasam muka dengan jiran dia, dan pada akhirnya berpecah belah kan. Itu salah satu perkara yang tidak baiklah. Okey, yang ketiga, menjaga harta benda dan minta izin jika hendak menggunakannya lah. Okey, ini macam yang Ustaz sebut tadilah, kalau jiran kita pergi keluar dan sebagainya kan, kita menjaga harta benda mereka kan. Dia pesan, ni tolong jaga kereta aku Ustaz kan, tolong jaga rumah aku Ustaz ni, aku nak pergi overseas. Jadi wajib untuk kita jaga harta benda jiran kita. Dan minta izin kalau kita nak guna kan. Ni jiran kita tak ada kan, kita ni ada paip panjang ni kan, guna paip air dia basuh kereta kita, tak boleh. Mentang-mentang jiran kita tak ada, kita tarik paip air dia basuh kereta kita, tak boleh macam tu. Kena minta izin terlebih dahulu. Okey, baik. Seterusnya, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Kita tengok jiran kita ni kaya kan, ada rumah besar, bini besar kan, kita pun pulun berhasad dengki, pergi jumpa bomoh dan sebagainya, nak hancurkan perniagaan dia kan. Kita tengok ramai yang berlaku hari ni, banyak yang berlaku. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami kewajipan berjiran. Dia tidak memahami konsep berjiran dengan betul. Okey, seterusnya, menghormati antara satu sama lain, berbicara mengikut keperluan, jangan terlalu mengikut hawa nafsu kan. Jangan bercakap perkara-perkara yang boleh menyakiti jiran kita. Dan yang seterusnya, memastikan jiran kita ni selesa dan aman. Ada dalam satu hadis Nabi SAW ni, dia bersabda, wallahi la yu'min. Nabi sebut wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, orang macam ni tidak beriman. Demi Allah, orang macam ni tidak beriman. Demi Allah, orang macam ni tidak beriman. Dan disebut tidak beriman di sini ni, tidak beriman dengan hari akhirat. Sahabat tanya, faman ya Rasulullah? Kan sahabat tanya, faman ya Rasulullah? Siapa dia ni wahai Rasulullah? Kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Iaitu orang-orang yang tidak memberi keamanan kepada jiran dia disebabkan kejahatan dia tu. Maksudnya apa? Maksud mudahnya, apabila dia duduk di suatu tempat tu, jiran dia tidak berasa selesa dengan keberadaan dia tu. Kan, sebagai contoh, dia duduk di suatu tempat tu, dia pergi berpindah di suatu tempat tu, jiran dia rasa tak selesa, jiran dia rasa tak aman. Disebabkan apa? Disebabkan kejahatan yang buat. Mungkin dia ni pengedar dadah kan dan sebagainya. Mungkin dia ni buat perkara-perkara yang menyebabkan jiran dia hidup dalam ketakutan. Ini yang Rasulullah SAW sebut, wallahi la yu'min. Dan tidak beriman, orang yang macam ni, dia tidak beriman. Okey. Baik. Seterusnya, kita teruskan dengan cara memupuk semangat kejiranan. Bagaimana kita nak pupuk semangat
kejiranan. Kita dah tengok panjang lebar kewajipan kan, gaya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiran dia, dan hari ni kita nak tengok cara-cara kita nak pupuk semangat kejiranan antara kita dan jiran kita. Yang pertama kita tengok, okey, yang ni tengok gambar ni macam mana? Gambar ni tengok dia sedang edarkan makanan. Mungkin dia ada buat makanan lebih, dia edarkan kepada jiran dia. Yang kedua, kalau mendapat jemputan, kenduri dan sebagainya kan, kalau ada kematian kan dan sebagainya, jiran kita jemput pergi kenduri kahwin anak dia dan sebagainya, wajib untuk kita memeraikan, wajib untuk kita menghadiri kenduri dia tu. Jangan pula jiran kita main panggil kenduri, kita hari kenduri kita lari daripada kenduri dia. Tak boleh macam itulah. Okey. Seterusnya bergotong royong kan. Kalau ada benda-benda yang jiran kita minta sebagai contoh kan, sunat untuk kita bergotong royong, dan ini juga satu amalan untuk kita pupuk semangat kejiranan. Okey, baik. Seterusnya, apa hikmah-hikmah kita mengamalkan adab berjiran kan? Apa hikmah bila kita mengamalkan adab-adab berjiran ni? Apa hikmahnya? Kita buat baik dengan jiran ni, apa hikmahnya? Kan? Kita menghormati jiran, apa hikmahnya? Kita menyebabkan jiran kita ni hidup selesa, apa hikmahnya? Kita memberi makan kepada jiran kita ni, apa hikmahnya? Okay, kita tengok yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Maka hidup dalam keadaan aman dan damai antara kita dan jiran kita. Maruah diri dan keluarga terjaga kerana tiada sifat bersangka buruk antara jiran. Kita tidak berhasad dengki antara jiran. Kita tidak bersifat buruk, tidak bersangka buruk antara jiran kita. Maka maruah diri kita ni dan keluarga terjaga. Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang sebarkan keaiban kita kepada orang lain. Kita pula tak sebarkan aib jiran kita kepada orang lain. Seterusnya, kemungkaran mudah dicegah dengan menggunakan hubungan silaturahim antara jiran. Sentiasa berasa selamat kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Dan seterusnya, melahirkan masyarakat yang bersatu padu kerana saling menghormati dan menjaga adab berjiran. Maka sekiranya hidup kita bersama dengan jiran-jiran kita yang lain, kita mengamalkan adab-adab yang baik, maka kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Khususnya agama orang-orang Islam lah. Kalau orang-orang Islam tidak berbalah, tidak bertelingkah, maka kekuatan Islam tu akan lebih unggul, lebih menyerlah. Okey, seterusnya, okey, Ustaz nak buat aktiviti sikit. Kalau siapa yang free boleh buat peta buih ke kan, tak kisahlah, tentang akibat kalau kita tidak beradab dengan jiran. Kita tengok tadi hikmah kan, apa akibat kalau kita tidak beradab dengan jiran. Contoh Ustaz bagi satu benda, antara akibat kita tidak beradab dengan jiran, kita akan dihina oleh masyarakat. Itu salah satu contoh akibat kita tidak beradab dengan jiran, menyebabkan jiran kita dibenci kita kan. Okey. Seterusnya, okey, ni latihan sikit. Tengok latihan yang pertama. Okey, jiran adalah orang yang paling dengan kita selain ahli keluarga. Okey, boleh jawab. Yang kedua, jiran yang baik ialah jiran yang menghormati jirannya yang lain. Yang ketiga dan soalan yang keempat. Okey, boleh fikirkan dulu. Ustaz bagi masa fikirkan. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Jiran adalah orang yang paling hampir dengan kita selain ahli keluarga. Yang kedua, jiran yang baik ialah jiran yang menghormati hak jirannya yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan berbuat baik kepada jiran tetangga kita walaupun berlainan agama. Dan yang keempat, tolong menolong sesama jiran dapat merapatkan lagi ukhuwah dan umat Islam yang bersatu padu. Okey, baik. Okey, ini adalah latihan pengukuhan kebat. Okey, kita nak uji minda awak sikit. Bagaimana kita bagi situasi dan awak boleh pause dulu, lepas tu fikirkan dan tengok jawapan di sebelah ni. Okey, apa jawapannya? Okey, ini antara jawapan bagi latihan pengukuhan tadilah. Okay, seterusnya. Jadi itu saja untuk perkongsian pada siri kali ini tentang adab-adab berjiran. Okey, baik Ustaz harap apa yang Ustaz kongsikan pada siri kali ini dapat membantu sedikit sebanyak anak-anak semua untuk memahami konsep berjiran dengan betul.
Okay, jadi lepas ni bolehlah sama-sama kita mengamalkan adab-adab, berbuat baik dengan jiran kita, kan, menghormati jiran kita dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.